Baik, mahram ni ialah, mahram secara ringkas ni ialah, dia adalah seseorang yang kita ni tak boleh berkahwin dengan dia sampai bila-bila. Itu mahram. Kita tak boleh bernikah dengan dia sampai bila-bila. Mahram ni pula, dia ada 3 jenis, ya. Pertama, kerana sebab keturunan. Yang kedua, kerana sebab musaharah, kerana perkahwinan. Yang ketiga, kerana sebab penyusuan. Jadi 3 jenis lah mahram ni. Satu, sebab kerana keturunan, nasab keturunan. Nasab keturunan ni sama ada dia asal usul kita ke atas. Contoh siapa? Macam ibu kita, ayah, datuk, nenek ke atas. Itu kita punya asal usul. Mereka tu adalah mahram kita. Kemudian yang lagi satu ialah kita punya furuk ke bawah. Furuk ke bawah ni kita punya keturunan ke bawah, seperti anak-anak kita, cucu, cicit. Itu juga kita punya keturunan daripada sebelah furuk, jadi mahram kita. Sebab itu tuan-tuan, kita dengan kita punya keturunan, sama ada ayah kita ke, datuk, nenek, anak-anak kita, cucu, cicit kita ni, mereka tu adalah mahram kita, yang kita tidak boleh bernikah dengan mereka sampai bila? Sampai bila-bila. Dan bila saya sebut mahram tuan-tuan, mahram ni dia ada dua jenis atau 2 kategori. Pertama dinamakan mahram mu'abbad. Yang kedua namanya mahram mu'akkad. Apa tu mahram mu'abbad? Mahram mu'abbad makna mahram yang kekal abadi sampai bila-bila. Di mana kita tak boleh nikah dengan dia sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Contohnya dengan mak kita, dengan ayah kita, datuk, nenek, anak-anak kita, cucu, cicit, tu mahram mu'abbad. Kita dengan mereka ni tak boleh nikah sampai bila-bila. Kalau sentuh uduk pun tak batal. Sebab kita tak boleh berkahwin dengan mereka. Dia mahram mu'abbad, abadi dengan kita sampailah bila-bila. Yang lagi satu tu namanya mahram mu'akkad. Apa tu mahram mu'akkad? Dia mahram yang sementara. Ketika bila dikatakan mahram mu'akkad sementara ni? Baik, contohnya tuan-tuan, bila kita bernikah dengan isteri kita ke, ataupun suami kita ke, isteri kita tu ada adik-beradik, ataupun suami kita ada adik-beradik. Maknanya isteri atau suami kita punya adik-beradik, mereka tu adalah sama ada adik ipar kita, kakak ipar kita, ataupun abang ipar kita. Dalam tempoh perkahwinan kita masih lagi berkuat kuasa dengan isteri atau suami kita, adik ipar kita, kakak ipar kita, abang ipar kita, kita ulama namakan dia mahram muakkad. Mahram yang sementara saja. Dalam tempoh tu tuan-tuan, ya, dia mahram, dipanggil mahram sementara, muakkad. Dalam tempoh tu kita tak boleh bernikah dengan, contohnya dah nikah dengan isteri kita, kemudian kita ambil adik dia, ataupun kita ambil kakak dia untuk dimadukan, tak boleh. Dia dinamakan mahram muakkad. Tapi walaupun demikian, walaupun dia dinamakan mahram muakkad, kita dengan adik ipar kita, dengan kakak ipar kita atau abang ipar kita, kalau kita bersalaman, wuduk kita batal. Dan kita sebenarnya dengan dia, lepas tu saya nak pesan kaum perempuan juga lelaki-lelaki ni, di hadapan mahram ni, mahram kita, ya, di hadapan ipar-ipar kita yang mahram muakkad ni, wajib juga kita menjaga aurat. Setengah-setengah orang perempuan kadang depan abang ipar, kadang aurat tak terdedah, ya, kepala tak bertutup, kadang pakai seluar baggy, tahu seluar baggy, kadang pakai t-shirt nampak pusat depan abang ipar digigil, di hadapan ipar kita wajib menutup aurat. Kalau bersalaman, duduk batal. Tapi mereka dinamakan mahram muakkad. Kita tak boleh ambil adik ipar jadi bini kita pula untuk dimadukan dengan bini kita, tak boleh. Tetapi kalau isteri dah meninggal, ya, kalau isteri dah meninggal, kita ada adik ipar, ada kakak ipar, boleh tak kita ambil dia pula buat isteri kita? Boleh kan? Itu apa nama istilah orang kamu panggil tu? Apa nama istilah tu? Salin tika. Sekarang dah tak pakai tika, dah upgrade salin tilam. Kapek pun dah tak pakai lagi dah. Salin tilam. Betul Haji Bari?
Yang itu makna mahram muakkad. Tuan-tuan. Yang kedua ialah mahram kerana musyahara, kerana perkahwinan. Bila kita bernikah, tuan-tuan, mak mertua kita, ayah mertua kita, dan kita ni menantu. Kita menantu dengan mak mertua, dengan ayah mertua, kita kalau bersalaman, tak batal wuduk. Dan kalau isteri dah meninggal dah sekalipun, atau suami dah meninggal, ataupun dah bercerai, mak mertua kita, ayah mertua kita, dia tetap abadi sampai bila-bila. Sebab tu walaupun dah meninggal isteri kita, suami kita dah meninggal, kita dengan mak mertua, dengan ayah mertua, kalau salam, wuduk tidak batal. Dan kita tak boleh bernikah dengan mereka ni sampai bila-bila. Jangan pula dah meninggal menantu kita, bapa mertua pula ambil lah dah meninggal anak kita, bapa mertua ambil lah menantu yang perempuan tu. Tak boleh, tuan-tuan. Kan dulu ada kes berlaku, satu orang bapa mertua ambil menantu perempuan, bernikah, mahkamah farakkan nikah tu tak sah pada segi syarak, ya. Itu maknanya kerana segi musyaharah perkahwinan. Jadi mahram juga. Yang ketiga ialah mahram kerana penyusuan, kerana menyusu. Contoh, isteri kita menyusu anak orang, ya. Bila anak orang tu menyusu pada isteri kita, tuan-tuan, maka isteri kita ni dengan anak tersebut jadi anak angkat susuan. Isteri kita jadi ibu susuan. Anak yang disusu tu jadi anak susuan. Kita suami jadi bapa susuan. Orang kata, bila masa nak panggil bapa susuan? Saya tak menyusu dengan dia pun, tak menyusu dia pun. Memanglah kita tak menyusu anak tersebut, tapi isteri kita menyusukan dia. Bila isteri kita menyusukan dia, makanya kita ni jadi bapa susuan dia. Sebab tu dia dengan kita jadi mahram. Ya, dia kalau dia perempuan, kalau anak angkat yang susu tu perempuan dengan kita, dia tidak boleh bernikah sampai bila-bila. Dan kalau sentuh wuduk tidak batal. Dan anak-anak kita, tuan-tuan, dengan anak angkat susuan tu, dia menjadi adik-beradik susuan. Dia tak boleh bernikah sampai bila-bila. Dan kalau bersentuhan wuduk tidak batal. Tidak batal. Tapi janganlah dulu berlaku ada kes, tuan-tuan. Ini cerita lama lah. Satu orang ni orang kampung, isteri dia nyusu anak orang. Dah perah susu tu, simpan dalam peti sejuk. Suami kerja noya getah, musim panas, baliklah tekak dahaga, buka peti sejuk, tengok ada susu dalam peti sejuk tu. Dia pun minumlah susu tu, ya. Lepas tu isteri tanya, "Bang, abang nampak tak susu yang saya simpan dalam peti sejuk tu?" Kata suami, "Saya dah minum tadi tu." Isteri kata, "Alamak, itu susu saya tu, bang. Saya nak bagi pada anak angkat kita minum." Bila suami dengar bila isteri dengar yang suami dah minum tu, dan suami dah kata tu, dengar itu susu isinya, kata suami, "Alamak, nampak gaya kita berdua ni dah jadi adik-beradik susuan." Dah jadi adik-beradik susuan. Pada pendapat Dr. Raziman, jadi tak adik-beradik susuan? Kalau kita suami, salah tak minum susu isteri kita? Katalah tak tersilap terminum, salah tak? Tak salah kan? Kalau sengaja minum? Kalau tak sengaja, tak salah. Kalau sengaja minum, Haji Bari, salah tak? Sengaja minum. Sengaja minum, 2 gelas dia teguk ni. Ada orang tu, haram ke tak haram? Tuan-tuan dengar elok. Apa yang halal kanak-kanak minum, makanya halal juga ayah dia minum. Apa yang haram anak-anak tu minum, maka haram juga ayah dia minum. Susu mak dia halal tak anak dia minum? Halal. Ayahnya halal lah. Apa rasa dia? Apa rasa dia, Datuk? Tawa? Macam ada pengalaman ni. Tuan-tuan sekalian, jadi maknanya susuan tu juga menjadi mahram. Cumanya yang pernah kita bincang, kalau yang sabit pada susuan, tuan-tuan, memang mahram lah. Tetapi kalau anak susuan dia nak bernikah, ayah susuan tidak boleh menjadi wali perkahwinan. Kalau ayah susuan tu meninggal dunia, makanya anak susuan tidak berhak untuk mendapat harta pusaka daripada ayah susuan, pasal dia bukan keturunan.
Untuk dapat harta pusaka si mati, mesti anak tu lah anak keturunan kepada si mati kerana kelahiran yang sah pada segi syarak. Jadi anak susuan dia memang mahram, tapi kalau ada pusaka dia tidak akan dapat. Jadi tigalah tuan-tuan, Jadi mana mahram sebab keturunan, kerana sebab musyaharah, kedua, ketiga sebab susuan. Baik, ada sikit soalan lagi ni, banyak ni. Soalan yang kedua, dia kata, apakah saya, dia kata, Ustaz, apakah saya boleh mendedahkan aurat di hadapan abang ipar saya? Tadi dah terang kan? Boleh tak saya ni mendedahkan aurat? Dia tadi ni perempuan ni. Boleh tak saya dedahkan aurat depan abang ipar saya? Tak pakai kain tudung, ya? Pakai apa, baju, mungkin tak tutup sempurna auratnya. Boleh tak? Tadi saya kata wajib menutup aurat. Walaupun dinamakan mahram muakkad, tapi aurat tetap dijaga. Setengah-setengah perempuan kadang saja dedahkan aurat. Itulah, kadang dia keluar pada rumah angkat baju kat luar kan. Dia angkat apa tu, sapu laman kat luar. Kadang tak tutup aurat. Tudung tak tutup kepala, kadang pakai t-shirt. Dia kata, Ustaz, apa salahnya ada anggap macam adik-beradik dengan jiran? Itu kita kata anggap macam adik-beradik, tapi kita dengan jiran kita walau rapat macam mana pun, kita dengan dia bukan mahram. Saya nak pesan kita orang lelaki suami ni kena sentiasa memberi nasihat kepada isteri kita. Kalau walaupun setakat dia ambil baju kat luar rumah, sapu dekat halaman luar, aurat tetap dijaga. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, yang ketiga, boleh tak saya ni nak bernikah, boleh tak saya nak bernikah dengan seorang perempuan yang dia tu masih lagi dalam iddah suami, iddah yang baru diceraikan? Dia kata suami baru ceraikan dia iddah belum tamat, jadi dia nak nikah dengan perempuan tu. Boleh ke tak boleh? Boleh, betul. Dulu kan saya ada ajak, ada dua sebab iddah kan. Satu iddah cerai hidup, yang kedua iddah cerai mati. Berapa lama iddah cerai hidup? Iddah cerai hidup kalau perempuan itu dia masih ada haid, iddahnya selama 3 kali suci. Kalau dia dah putus haid, iddahnya selama 3 bulan. Selepas tu dah, selepas tamat tempoh iddah, makalah nak nikah lah. Dalam tempoh iddah tu tak boleh. Dia masih dalam iddah tu, maknanya dia boleh rujuk dengan suami dia pada bila-bila masa selagi mana iddah tu belum lagi berakhir. Itu iddah cerai hidup. Kalau iddah cerai mati, suami dia meninggal, iaitu selama 4 bulan 10 hari. Kalau dia tak mengandung. Kalau dia mengandung sehingga anak tu dilahirkan. Jadi maknanya selepas iddah, isi iddah yang cerai mati ni, suami dia meninggal, iddah dia tamat. Lepas 4 bulan 10 hari, tiba-tiba orang masuk Pinang. Boleh terima tak? Boleh terima tak? Apa sebab? Iddah dah berakhir. Jadi maknanya dalam tempoh iddah tu mereka tak boleh menikah. Bahkan haram tuan-tuan, nikah tu tak sah. Nikah tu tidak sah. Itulah antara soalan yang